Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam You Wartawan anda juga wartawan. Kali ini kita akan bercerita tentang etika di dalam sosial media, kerana kita tahu Malaysia sebuah negara yang subur dengan pengguna tegar sosial media, tak kiralah Facebook, YouTube, Twitter dan laman-laman web yang lain. Tetapi bagaimana kita melihat dalam arus ledakan maklumat hari ini, kita perlu ada rasa tanggungjawab dalam hal menyebarkan maklumat, menyebarkan berita, menyebarkan informasi dan juga ekspresi pandangan peribadi dalam sosial media. Kerana kita tahu jika salah maklumat yang diletakkan dalam media sosial ini akan bertebaranlah dalam masa yang begitu pantas, dalam masa real time dinikmati ataupun dipaparkan oleh maklumat tersebut kepada masyarakat atau komuniti dan orang lain yang bersetuju ataupun tidak bersetuju dengan maklumat tersebut. Jadi itu yang akan kita bincangkan bersama dua orang tamu saya di studio. Sudah bersedia saudara Faizal Ridwan, tak asing lagi dia Sarawak ni, dah lama tak bersama kami di You Wartawan, seorang perunding dasar awam. Mungkin di hujung sana saudara Ahmad Fahmi, Presiden Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia ataupun PKPIM. Mungkin mula dengan Faizal. Kita lihat dalam hal isu Lahad Datu yang terdekatlah, dan baru-baru ini juga Perdana Menteri bersama dalam Minggu Sosial Media yang berlaku di ibu negara, dan beliau menganggarkan bahawa Malaysia perlu menjadi sebuah negara yang penuh dengan warga berpandangan jauh ke hadapan, yang penuh dengan maklumat dan juga ilmu. Dan beliau mengungkapkan bahawa pilihan raya umum yang ke-13 akan datang adalah perang di sosial media. Tetapi ini bukan baru. Sejak 1999 lagi, 2004, apatah lagi pada 2008 yang mencetuskan tsunami politik, kita lihat kebangkitan sosial media begitu hebat. Mungkin reaksi awal Saudara Faizal tentang bagaimana kita melihat isu ini. Kepada pandangan saya, bila apa yang Perdana Menteri katakan di media sosial, saya rasa satu benda yang positif lah untuk rakyat Malaysia. Sebabnya kalau kita tengok statistik yang dunia bentangkan pun, kita betul berbangga lah kadar akses, maknanya kadar kecapaian rakyat Malaysia dalam media sosial seperti Twitter yang dimaklumkan antara dua negara terbaik bersama Brazil yang kadar penggunaannya, dan juga Facebook. Tapi saya fikir dalam aspek sebegini kita mungkin dapat lihat kuantiti. Mana kuantiti pengguna itu tinggi, itu satu benda yang baik juga. Tapi yang paling penting ialah kualiti. Maknanya kualiti apa yang kita tweetkan, apa yang kita letakkan di media sosial, itu penting. Dan saya fikir mungkin itu yang satu cabaran pada Malaysia apabila kita media sosial ni bukan benda yang baru. Sebenarnya dia ada satu medium yang baru, bukannya satu benda yang baru wujud. Komunikasi dah wujud sejak dulu. Jadi saya fikir silapnya kita di sini kat Malaysia sebahagiannya apabila amalan-amalan kita sebelumnya macam sembang kopi itu yang benda picisan itu kita bawa kepada satu medium baru, bertukar medium, pindah jelah. Tapi mentaliti ataupun cara kita berhujah masih sama. Kita tak memakai konsep baru. Sebab tu kalau kita lihat satu isu yang penting pada negara seperti Lahad Datu, kita banyak bercakap tentang satu sembang kopi sebegitu saja, satu andaian, satu gurauan. Sebab tapi masalah kita ialah kita punya ruang legal tu dah berbeza. Jika dulu kita berbual dan 2-3 orang mungkin tidak ada hadnya kan? Kita berbual dan kita bercakap habis begitu. Sebab kita kenal dengan siapa kita berbual. Contoh, kita tak akan cakap satu benda yang mengguris perasaan satu anggota keselamatan sebab kita tahu dengan siapa kita berbual. Tapi bila kita guna media sosial, kita tidak tahu. Mungkin yang membaca itu anak kepada pasukan keselamatan. Jadi bila kita tulis satu benda yang sensitif, mungkin mereka akan terasa macam bila kita kata dia lakonan dan sebagainya. Saya fikir itu yang masalah kita di Malaysia. Pandangan Saudara Ahmad Fahmi. Dalam hal ini memang kita tidak menafikan bahawa zaman ini zaman teknologi IT. Apabila rakyat itu dilihat sebagai celik IT, maka kita dapat menjangkakan bahawa rakyat itu semakin sedar peranan mereka sebagai seorang warga negara. Dalam hal ini, bagaimana peranan yang dimainkan oleh media, terutama kita ada banyak media alternatif, kita ada media sedia ada tradisional. Dalam hal ini mungkin generasi muda lebih mengikuti peranan dan perkembangan media alternatif yang bersifat lebih interaktif, lebih cepat, lebih fluid sifatnya. Dalam hal ini memang kita tidak nafikan bahawa kalau tengok statistik yang dikeluarkan oleh ABC, pengguna Facebook di Asia, Malaysia dalam tangga yang ke-6, mungkin kehadapan banding dengan Indonesia. Mungkin Filipina antara negara yang paling ramai menggunakan Facebook. Dalam hal ini kita tak nampak bahawa penggunaan Facebook ini ataupun media alternatif ini adakah sekadar untuk kita menggunakan platform ini untuk sekadarnya kita ada akaun, tapi lebih kepada bagaimana informasi yang lebih update itu dapat disebarkan secara lebih
pantas tanpa ada kita menantikan sesuatu perkara. Sebab mungkin dari segi beberapa isu kita nampak bahawa penggunaan media tradisional sedia ada seperti televisyen dalam beberapa isu mungkin lambat untuk kita update. Tapi kalau dalam status Facebook kita hari ini mungkin kita nampak kawan-kawan kita share. Malah dalam isu Lahad Datul, saya ambil contoh bagaimana apabila serangan hari pertama itu telah dikeluarkan satu video yang mana kalau kita secara tidak mungkin kalau individu itu tidak menilai berita itu dalam keadaan ianya sebagai satu perkara yang sahih, dia akan disebarkan. Saya tengok dalam status sumber itu telah ada lebih kurang 500 share pada ketika itu. Bayangkan kalau saya ada 5,000 orang kawan, satu share itu akan di-sharekan juga oleh kelompok-kelompok yang lain. Berapa ramai orang yang akan dapat maklumat. Tapi pada ketika itu kita tahu bahawa video itu tak mungkin dapat disebarkan dengan begitu pantas. Tapi dalam hal ini bagaimana kita sendiri mempunyai satu kerangka pemikiran. Dalam kerangka kita hari ini nak mendepani suasana constellation of ideas. Kerana kita berlaku juga persepsi di sini. Bagaimana kita nak menilai sejauh mana individu ini mengatakan ya dari segi autoriti dia sebagai individu yang berhak mengeluarkan berita ataupun kita persoalan sama ada kita nak mengikuti saja sumber-sumber yang dikeluarkan oleh pihak-pihak tertentu. Okey, dengan keadaan ini juga kita melihat dengan adanya platform sosial media ini, semua warga, semua individu boleh menjadi pemberita, boleh menjadi wartawan. Inilah panggil wartawan, citizen journalism ini. Maksudnya mereka tak perlulah jadi wartawan seperti saya di Asrawani, tetapi mereka di kampung, di bandar ataupun di mana-mana sahaja boleh melaporkan apa yang mereka lihat di hadapan mata mereka. Tetapi apakah itu bermakna mereka boleh laporkan apa saja tanpa melihat dari sudut faktanya, dari sudut maklumatnya, dari sudut kesahihannya. Jadi kita akan lihat perkara itu. Kita rehat sebentar, jumpa lagi selepas ini. Peranan media sosial pada ketika ini merupakan peranan yang amat besar kalau digunakan secara berhemah dan peka terhadap kesan yang bakal dihadapi. Seperti isu di Sabah, adalah wajar kita mengikuti media rasmi dan arus perdana untuk mengetahui situasi sebenar. Namun ada juga manusia yang tidak bertanggungjawab memancing ikan di air yang keruh. Maklumat sekarang berada di hujung jari sahaja. Namun kita perlu lebih selektif sebab bukan semua fakta dikeluarkan benar dan tepat. Kecewa juga kerana rakyat sekarang memang dahagakan maklumat, tetapi alternatifnya kurang baik. Kita haruslah pandai meneliti semua maklumat dan mencari info mana yang baik kita boleh ikuti dan mana yang tidak baik kita boleh tolak. Terima kasih kerana anda terus bersama kami dalam Wartawan. Kami masa rehat ni berdebat tentang isu ini. Mungkin Faizal melihat untuk menjadikan sosial media sebagai satu platform untuk menjadikan penyebaran maklumat yang begitu orang kata pun hebat, dan kerana kita tahu dia punya teknologinya begitu pantas dan juga orang kata pun jaringannya yang membolehkan ramai pengikut ataupun orang berkongsi idea ataupun mendapatkan idea terkini tentang isu-isu yang didebatkan. Tetapi jika tiada orang kata pun ketulusan di situ, tiada integriti dalam kita menyebarkan maklumat ataupun meletakkan apa juga fakta yang kita post dalam Facebook atau Twitter, dia akan jadi cerita lain. Faizal? Saya rasa memang itulah masalah kita di Malaysia. Seperti dulu, kita sebagai pembaca kan, sebagai rakyat, kita mempertikaikan autoriti yang kerajaan mengawal media. Saya fikir dah sampai masanya kita menilai diri kita juga. Sebab bila kita tak ada amalan langsung, ini saya memang tidak bersetuju dengan kewartawanan massa ini, sebab mereka tidak asas. Jadi apabila mereka mengambil berita, sepatutnya dunia dalam talian ini membantu kita untuk akses seperti Wikipedia dan sebagainya. Tapi saya fikir di sini masih ada masalah walaupun kita mendakwa kita mempunyai kadar kecapaian tinggi dalam dunia dalam talian sebab kita nak membaca. Sebab tu saya tengok banyak petikan-petikan itu tidak ada pertanggungjawaban. Sebab itu banyak kita tengok contohnya yang agak kelakar saya baca di Twitter atau di Facebook, mereka mempertikaikan mengapa polis yang berperanan tidak askar. Mengapa askar menggunakan AirAsia. Saya fikir ini satu benda yang remeh kan. Tapi itu jadi berita utama. Mereka tidak melihat daripada lebih luas.
malah saya tengok ditebarkan surat mengatakan kerajaan Malaysia mendakwa satu membayar wang untuk pajakan. Tetapi bila saya betul-betul mengkaji, sebenarnya banyak fakta yang kita terlepas pandang. Dan rakyat Malaysia memberi keutamaan kepada benda itu begini. Pecisan itu. Pecisan. Dan kita tidak melihat konteks. Konteks yang lebih luas. Sedangkan itu bukan pajakan. Sebab kalau kita membaca sejarah, yang apa yang dipanggil wang serahan itu adalah wang sebagai timbal balas daripada penyerahan itu juga diamalkan apabila dalam konteks tersebut. Dalam konteks global, contoh kita tengok di Perancis pun dia pernah membagi. Macam kita tengok satu negeri, Louisiana di Amerika Syarikat itu adalah milik Perancis tapi diberi kepada Amerika dan satu perjanjian yang lebih kurang sama. Okey, komen Fahmi. Dalam hal ini juga dia lebih kepada sejauh mana berita yang disampaikan itu cepat. Kadang-kadang dalam beberapa isu mungkin rakyat di negara kita tersendiri ternanti-nanti. Malah rujukan itu daripada negara luar. Sedangkan rujukan sumber yang diambil itu daripada negara kita sendiri. Sebab itu dalam hal ini, apabila media alternatif ini begitu cepat dari segi dapatan sumber beritanya itu sendiri, saya rasa pertanggungjawapan itu perlu ada kepada individu-individu yang mengeluarkan berita. Pada masa yang sama, saya rasa dalam Al-Quran sendiri disebutkan bahawa perlu mencari kepada hak. Dalam Al-Quran sebut sendiri dalam Al-Kahfi, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haq, telah diceritakan kepada kamu perkara-perkara yang benar ini sendiri. Di dalam ini bagaimana kita sendiri sebagai individu, sebagai warga negara, kita kena fatabayanu. Kita kena juga apabila dapat satu berita, kita kena menyaring. Kita kena pergi kepada bagaimana kita nak mendapatkan perbezaan, perbandingan berita-berita itu sendiri. Sebab itu kalau kita cepat membuat satu konklusi terhadap satu perkara, kita cepat ataupun mudah ataupun senang ada timbul spekulasi, persepsi terhadap sesuatu perkara, dan ini juga antara lain sebagai satu kaedah baru kepada kita sebagai warga negara yang celik IT ini untuk tidak terlampau cepat memberi justifikasi terhadap suatu perkara. Kita perlu untuk bertindak lebih adil kepada diri kita juga. Adil juga kepada orang yang memberi maklumat juga, tapi pada kita sendiri. Adakah kita cepat untuk membuat keputusan berdasarkan kepada input ataupun sumber yang tertentu sahaja? Okey, mungkin saudara Norizan Sharif di talian, penanalisis sosiopolitik kita yang tidak asing lagi, mungkin ada pandangan berbeza. Novisha? Ya, saya melihat tadi Saudara Nazri sebutkan istilah wartawan rakyat ni. Saya apabila kita mengatakan wartawan rakyat itu, kita mengatakan bahawa semua orang boleh menjadi wartawan dan fokus kita ialah kepada melaporkan. Wartawan dalam konteks ini bermaksud melaporkan. Kalau kita katakan doktor, kita tak ada doktor rakyat pula kan. Kalau kita kata peguam, tak ada pula peguam rakyat. Tetapi wartawan ada wartawan rakyat. Maksudnya kita merasakan bahawa semua orang yang boleh melaporkan itu, maknanya dengan secara sendiri dia menjadi wartawan. Now, implikasinya ialah kita meletakkan profesi ataupun profession kewartawanan itu sebagai sesuatu yang tidak tinggi, maknanya tidak mempunyai kualiti. Maksudnya siapa-siapa saja tanpa latihan dan tanpa latar belakang itu boleh menjadi wartawan, asalkan dia boleh melaporkan, asalkan dia boleh menggunakan Twitter dan Facebook, maka dia boleh tulis dan laporkan apa yang dia nampak, dia lihat, dia rasa dan dia agak-agak. Dan disebabkan oleh itu, ini yang kita lihat yang disebutkan oleh sahabat-sahabat kita tadi dalam diskusi yang sempat saya dengar tadi. Maksudnya akhir sekali apa yang ada dalam media masa itu ialah suatu cacar merbah, kerana kita tidak mempunyai gatekeeper di situ dan orang yang dikatakan sebagai wartawan rakyat itu tidak melakukan saringan. Maknanya saringan itu diletakkan kepada pembaca atau pengguna, tidak membuat penyelidikan lebih awal. Jadi ini yang sedang berlaku sekarang. Jadi sebab itu apabila kita bercakap soal social media ini dalam konteks etika yang kita sebutkan ini, saya dah sebut benda ni 10 tahun dulu. So itu Datuk Syafuddin Abdullah menjadi Presiden Majlis Belia Malaysia dan saya menjadi Exco Majlis Belia Malaysia pada masa itu. Kita dah bercakap dan as a matter of fact pada masa itu kita dah lancarkan apa yang kita sebutkan sebagai etika penggunaan internet. Kalau kita melihat isu ini akan timbul suatu masa nanti. Now, dalam bercakap soal kecepatan ataupun speed itu, saya rasa dia tawarkan soal itu, tetapi pada masa yang sama the setback ataupun negatifnya ialah dalam proses nak cepat itu kita lupa untuk menyaring, kita lupa untuk menentukan apa saja yang disalurkan di dalam media sosial itu sesuatu yang memenuhi apa yang kita sebutkan sebagai etika kewartawanan itu. Dan saya tak fikir
sebahagian besar apa yang dikatakan sebagai wartawan rakyat itu faham apakah etika kewartawanan itu sendiri. Ya. Nobisha, melihat ini, bagaimana kita sendiri individu untuk menjadi gatekeeper yang bagus, be mindful what of you post on the net. Jadi itu satu perkara yang cukup orang kata pun penting dalam era maklumat yang begitu pantas dalam semua aspek. Kadang individu ada orang kata pun BlackBerry-nya, ada smartphone-nya, ada tabletnya dan sebagainya. Masing-masing nak menunjukkan mereka alert, masing-masing nak menunjukkan mereka pantas, masing-masing nak menunjukkan mereka perlu ada reaksi dalam satu isu yang mereka ingin bersama. Jadi tetapi menjadi gatekeeper itu satu hal yang perlu diberi perhatian pada hari ini. Ya, saya melihat begini, perbezaan yang cukup ketara di antara media massa seperti TV, surat khabar, majalah, radio dan sebagainya dengan media sosial ini ialah kalau dalam media massa itu ada perbezaan yang ketara di antara pengeluar berita dengan penerima berita. Penerima berita dia mungkin tidak keluarkan berita. Tetapi dalam konteks media sosial, penerima berita itu juga adalah merupakan pengeluar berita dan pengeluar berita itu juga adalah merupakan penerima berita. Dan ini adalah merupakan suatu perbezaan yang cukup ketara. Jadi sebab itu saya katakan bahawa apa yang perlu ada pada hari ini ialah literasi media supaya mereka memahami. Saya rasa untuk meletakkan tanggungjawab kepada orang yang mengeluarkan berita, saya rasa sukar kerana setiap orang itu dia ada kepentingan diri, dia ada kepentingan peribadi, dia tweet itu ada sebab-sebab tertentu. Saya merasakan bahawa kita harus educate penerima berita itu. Maksudnya bagaimana mereka menerima berita, bagaimana mereka menyaring berita, bagaimana mereka membaca bahawa berita ini ada slant dia atau condong sengit kepada sebelah yang tertentu, bagaimana penggunaan perkataan itu, proses astroturfing dalam penulisan itu dan sebagainya. Jadi ini perkara-perkara ini kalau kita boleh lengkapkan, akhir sekali mereka boleh memilih dan menolak. Dan ini yang kita lakukan juga. Saya kalau di Twitter saya lihat orang itu sudah tidak ada objektiviti lagi, maka saya tidak akan berdialog dengan dia, saya tidak akan berbahas dengan dia dan mungkin saya akan unfollow dia. Ya, mungkin sebelum kita berakhir dengan saudara Nobisha, mungkin dalam aspek lahad datu, mengapa tidak kita jadikan sosial media sebagai satu platform untuk memberi satu orang kata sokongan padu kepada pasukan keselamatan kita di perbatasan di Ground Zero, kerana kita tahu ini merupakan isu negara, isu kedaulatan, isu maruah, tetapi kita masih berbalah di sosial media berita yang tak sahih, kesahihan dari sebelah sana dan juga membawa rumus-rumus yang tidak membawa satu maksud bersama dalam hal ini. Ya, saya kalau kita bercakap soal lahad datu, sebenarnya saya rasa isunya bukan isu lahad datu, tetapi isunya kita menghampiri pilihan raya umum yang ke-13 dan apa saja tindakan itu dilihat daripada kacamata politik. Dan sebab itu dalam isu ini sebenarnya satu isu yang beberapa kali saya tweet dekat Twitter itu, ini bukan isu untuk kita berbahas dan ini bukan isu untuk kita berbalah. Dan saya fikir dalam isu ini semua pihak, sama ada dia berada di pihak sebelah sini atau sebelah sana, harus bersama-sama dengan pasukan keselamatan. Dan kita lihat bagaimana dalam isu ini sebenarnya saya melihat bahawa rakyat Malaysia juga terperangkap bagaimana seorang hamba Allah yang bernama Jamalul Kiram itu sudah diangkat menjadi Sultan Sulu secara tak langsung dalam tweet itu. Kita mengiktiraf dan sebagainya kan? Ya, kita merujuk itu sebagai Sultan Sulu. Dan saya fikir kesilapan begitu. War yang dilakukan oleh beliau itu cukup berjaya dan bagaimana oleh kerana kita tak ada literasi media itu, kita terperangkap dalam permainan tersebut. Ya. Istilah pun kita tidak faham. Betul. Okey, terima kasih Nobisha atas pandangan tersebut. Selepas ini kita nak mendapatkan pandangan Faizal dan juga Mak Fahmi. Kita rehat sebentar, jumpa lagi selepas ini. Terima kasih kerana anda terus bersama kami melihat isu ini, Saudara Faizal.
Kadang-kadang kita mengambil mudah, kadang-kadang dari sudut laporan, setiap juga apa juga reaksi yang kita post di dalam laman Twitter kita ataupun Facebook kita tidak melihat impaknya. Kadang-kadang istilah tertentu yang kita tidak faham kita letak sembrono kerana kita copy and paste daripada sumber-sumber yang kita seronok baca, seronok melihat dan juga pandai mereka storytellingnya sebagainya. Tetapi itu memberi kata pun gambaran bahawa kita sebenarnya tak faham tentang isu-isu tertentu. Contohnya isu Lahad Datu pada hari ini, dan pastinya pada perang media pada PRU13 akan lebih lagi dengan pelbagai sumber yang entah dari mana-mana. Jadi bagaimana pandangan Faizal? Itulah masalah saya fikir. Sebab saya lihat kan ni isunya ialah populariti. Twitter ni pun dia populariti. Ya. Semua orang ingin mengejar kecepatan. Itu kata isu kecepatan dan mengejar rating lah. Bila makin cepat makin banyak orang follow dan sebagainya. Tapi saya fikir ni masalah. Bila kita nakkan kuantiti atau kecepatan, kita lemah dari kualiti. Ini masalahnya sebab kita banyak menyebarkan satu berita tu tidak ada kesahihan. Sebab kita tak ada satu budaya untuk menganalisis, menilai dan membaca semula. Jadi saya fikir sekarang ini rakyat Malaysia berhadapan dengan satu apa yang saya panggil atau saya kata selalu saya katakan gangguan tekstual dan visual. Kita tengok dan kita mempercayai itu bahayalah. Sebab tu bila saya tengok video yang tadi yang saudara Fahmi cakapkan, saya pun mula percaya. Tapi bila saya cek dia punya tu, baru saya tahu bahawa dia ada video palsu. Tapi dia boleh membangkitkan kemarahan. Muncullah saya fikir rakyat Malaysia sebahagian besar di Sabah bersifat matang. Sebab saya tengok setakat sehingga ke hari ini tidak ada sebarang provokasi rakyat tempatan kepada masyarakat Filipino. Saya fikir kalau di Indonesia atau di Filipina, negara lain lah, mungkin rakyat Malaysia yang berdepan ke situ kalau isu berkaitan Malaysia akan terancam, akan bangkit. Bahkan sampai ke hari ini saya fikir kedutaan Filipina di Malaysia masih selamat dan boleh beroperasi seperti biasa. Jadi saya fikir sampai satu masa untuk kita menilai tentang satu dari Islam ada dua benda saya patut diberi keutamaan, iaitu sebagaimana kata oleh Saidina Ali, jangan melihat kepada siapa yang memperkatakan tapi apa yang diperkatakan. So kalau tidak benar kita patut mengatakan tidak. Dan kedua, kita patut mengambil kepada fiqh aulawiyah, ni fiqh keutamaan, prioriti kan. Sekarang masalah kita nak ke arah pilihan raya ke-13. Saya fikir dalam isu kedaulatan negara, pilihan raya ini bukan jadi satu prioriti kepada saya lah. Saya kata kita patut mengutamakan kedaulatan negara mengatasi kepentingan-kepentingan politik kita. Self-empowerment ataupun kita mengangkat diri kita sebagai diperkasakan diri kita dengan etika, dengan kata pun suka mendapatkan maklumat yang sahih, dan itu bukan perkara mudah, saudara melihat begitu. Sebab itu saya rasa dalam semua perkara tindakan yang kita buat asasnya adalah ilmu. Ilmu itu yang akan menjadi satu kerangka pemikiran kita, yang akan membina worldview kita dan akan pergi kepada tindakan kita seterusnya. Kalau kita tidak ada satu basic yang kuat dalam asas ilmu ini sendiri, kita sendiri akan keliru. Dan kita sendiri akan memilih autoriti yang mungkin tidak jelas, sahih sumbernya. Sebab itu dalam hal ini pendidikan itu perlu diberi keutamaan. Sehingga kalau saya pendidikan politik dalam soal demokrasi itu perlu ada. Kenapa tidak pendidikan dalam soal media ataupun media rakyat sedikit? Kita nak kebebasan dan, kepada dan setiap kita individu. pun ataupun individu dan generasi muda hari ini tidak suka dicipta lebih banyak undang-undang untuk menyaring maklumat, untuk menentukan ini betul ataupun tidak, kerana itu bukan menjadi budaya baru untuk generasi Y ataupun abad ke-21. Sebab itu dalam hal ini mungkin kita tahu generasi muda memang sifatnya begitu. Dia tidak mahu terikat. Kalau kita dulu persatuan ini satu kalau dulu orang dulu mungkin terlibat dengan persatuan itu satu perkara yang perlu ada, yang perlu hadir di mesyuarat agungnya, ada mesyuarat. Sistem melalui media sosial hanya like anda telah diiktiraf sebagai ahli sebahagian daripada persatuan itu. Jadi ini antara lain yang kita perlu cepat di peringkat kita sendiri, bagaimana kita nak menjadikan satu isu itu sebagai satu benda yang mudah sifatnya. Di peringkat Majlis Belia Malaysia mungkin ada satu program-program tertentu dalam usaha dalam isu Lahad Datu ini, kita buat satu program kesedaran. Kita panggil semua rakyat Malaysia datang berhimpun, melakukan satu aktiviti yang mana kita merujuk kepada aktiviti ini. Kita boleh menganjurkan derma dan sebagainya. Ini memang dilakukan oleh peringkat kita. Boleh buat tweet up dan sebagainya, sesi tarik dan sebagainya. Ini tidak? Secara tak langsung dari segi persoalan sejarah itu perlu diambil kira juga. Dan dia ambil peluang juga kerana semua eager, semua bersemangat untuk mengetahui di sebalik kata insiden ini. Kenapa berlaku kita tak tahu kalau tiada ilmu tadi. Kalau tiada asas sejarah yang kuat, mungkin kita kata ini sekadar persepsi politik. Bawalah pakar sejarah bersama berbincangnya. Ini peranan yang perlu dimainkan. Saya rasa selain daripada kita hari ini terikat dengan media alternatif yang mana individu tu mungkin berada dalam satu bilik, dia bersama dengan komputer atau laptopnya semata-mata. Tapi perlu ada juga sebenarnya ruang untuk kita bersemuka sendiri. Perlu ada juga individu
individu yang boleh dijadikan sebagai mereka yang boleh dirujuk. Dan ini juga antara yang boleh membuahkan pemikiran kita. Dan kita juga akhirnya akan menjadi status kita, tweet kita tu lebih istilahnya hebatlah. Ada nilai, ada substance berbanding dengan hanya sekadar share orang lain punya. Betul. Terima kasih pada Faizal Ridwan, terima kasih Ahmad Fahmi atas perkongsian idea dan juga maklumat. Jika ada sebarang pandangan anda, hantarkan ke Facebook kami, ke Twitter kami, dan jangan lupa melayari awani.com untuk mendapatkan liputan terkini dalam dan juga luar negara. Terima kasih. Kita jumpa lagi.